إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه شيء لله الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى روح مؤلف الكتاب وإلى أصوله وفروعه ومن ينتسب إليه وشيوخه ومعلميه وتلاميذه شيء لله الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته. Kata dia, Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي أطلع في سماوات قلوب المؤمنين شموس المعرفة مشرقة بأنوار التوحيد واليقين. Dia kata Bismillahirrahmanirrahim, yakni dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat penyayang atau mengasihani. Telah menjadi adat bagi muallifin dan juga musannifin, adat bagi muallifin, musannifin, dia karang kitab, dia akan mula dengan basmalah. Sebab apa? Sebab yang pertamanya mengikut Al-Quranil Karim. Kerana Al-Quranil Karim semua surah-surah bermula dengan basmalah kecuali suratul Bara'ah. Dan yang keduanya, kerana beramal dengan muqtadha ataupun mafhum hadis Nabi SAW. Kita beramal dengan mafhum, bukan mantuk. Beramal dengan muqtadha ataupun mafhum hadis Nabi SAW yang diriwayat oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Kata dia, kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta', yani qalil al-barakah atau naqisul barakah. Fahuwa aqta' maknanya qalilul barakah. Jadi hadis dia kata tiap-tiap perkara yang mempunyai kepentingan pada syarak, yang dianggap penting pada syarak, sekiranya tidak dimulai la yubda'u fihi bi bismillah, tidak dimulai dengan bismillah, maka perkara tersebut seperti binatang yang terpotong anggotanya. Dia buat ibarat macam tu. Fahuwa aqta', yani fahuwa zalikal amru kal hayawanil al-aqta', yani fi nuqsanil barakah, fi nuqsan, seperti hayawan atau binatang yang terpotong anggota. Maknanya apa? Maknanya perkara yang tak dimulakan dengan basmalah kurang berkat, qalilul barakah, kurang berkat. Jadi kita beramal dengan mafhum, kerana hadis ni dia kata kalau tak baca basmalah tak berkat. Ni baca bismillah bermaknanya mendapat keberkatan. Jadi mana dalilnya, mana kita beramal dengan apanya? Kita beramal dengan, bukan dengan mantuk hadis, bukan dengan tuturan hadis ni, tapi kita beramal dengan mafhum bagi hadis yang kita faham daripada hadis. Kalau kita mengaji usul fiqh, mafhum mukhalafah, ya, mafhum mukhalafah, mafhum bi tariqil mukhalafah, maknanya sekiranya dimulakan dengan bismillah maka mendapat berkat. Baik. Itu yang pertama. Dia kata
hadis ini riwayat oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi dia riwayat, dia kata hadis ini kesemua lafaz-lafaz hadis ini disebut dalam kitab Al-Arba'in bagi Al-Hafiz Abdul Qadir Ar-Rahawi, ya, dan beliau berkata hadis ini hadis hasan, ya, hadis bila hadis hasan ataupun hadis sahih. Hadis sahih sama ada sahih li dzati aw li ghairi, begitu juga hadis hasan dzati aw li ghairi. Kedua-dua hadis ini boleh dijadikan sebagai sumber hukum dan jadikan sebagai hujah untuk menetapkan ataupun menetapkan hukum syariat. Baik, kata dia nanti bismillah yang kedua kita akan baca pula dalam kitab Matla'in, kitab Matla'ul Badrain, tentang terjemahan dia. Dia kata di sini, alhamdulillahillazi atla'a fi samawati qulubil mu'minina syumusal ma'rifah musyrifatan bi anwarit tauhid wal yaqin. Artinya, puji itu bagi Allah, yakni puji-pujian itu bagi Allah, bukan satu aja puji. Dia habaq di sini puji itu bagi Allah. Pasal terjemah daripada alhamdu mufrad. Kalimah alhamdu mufrad. Maka terjemah puji, satu puji itu bagi Allah. Dia bukan satu tak. Puji sebagaimana ulama bahagikan kepada 4 pembahagian, 4 bagai. Jadi macam mana kita nak perbetul dia? Salah ke tak salah? Cuma kita nak fahamkan bahawa saya bukan puji itu satu sahaja. Bahkan bagai puji, afrad puji banyaklah, tapi nauk pujinya ada 4. Nauk pujinya ada 4. Di bawah nauk tu, setiap nauk tu ada afradnya yang tak terbilang banyak. Baik, maka di sini yang aulanya diterjemahkan dengan puji-pujian. Baik, kerana apa? Kerana alif lam yang ada pada alhamdu tu dipanggil alif lam lil jins. Alif lam lil jins apabila masuk pada kalimah mufrad, dibatalkan makna mufrad, digunakan makna jamak. Alif lam apabila masuk kalimah masuk pada lafaz mufrad, dibatalkan makna mufradnya, diguna makna jamak. Kerana alif lam jins ni boleh digunakan, dia jenis. Bila jenis ni boleh guna banyak, boleh guna sedikit. Jenis pun kalau ada dalam dunia ni satu jenis saja benda tu, maka dikira satu mufradnya. Kalau dalam dunia ni ada 2, jadi musanna. Kalau dalam dunia ni ada 3 dan lebih, jadi jamak. Mana alif lam lil jinsi ni bila masuk pada satu-satu kalimah, tengok kalau masuk kalimah mufrad, maka kita boleh gunakan makna jamak. Dibatalkan makna mufradnya, digunakan maknanya. Kalau dia masuk pada jamak, terbatal makna jamak, guna makna mufrad pula. Tapi tak jaranglah, yang biasanya masuk pada kalimah mufrad. Bila masuk pada kalimah mufrad ni, alif lam lil jins dia akan jadi lebih umum. Maka dia akan meluhut melihat dari sudut nauk dia ataupun jenis dia. Bila tengok jenis dia ada berapa, jenis puji ni ada 4. Bila ada 4, maka dipecahkan, dijamakkan puji itu dengan puji-pujian dalam bahasa Melayu kita. Baik, yang akan disebutkan dalam kitab Matla'ul Badrain dengan katanya segala puji. Di sini tak disebut puji itu saja. Yang ni puji-pujian itu bagi Allah. Yang ni puji qadim bagi qadim, puji Allah Ta'ala bagi dirinya, itu yang pertama. Puji hadis bagi hadis, puji sesama makhluk. Hadis makna makhluk. Puji hadis bagi qadim, puji makhluk pada Tuhan dia. Dan puji qadim bagi hadis, iaitu puji Allah Ta'ala, Tuhan kepada makhluk. 4 jenis puji ini kata dia bagi Allah. Semua jenis puji yang 4 ni bagi Allah, yang ni ketentuan dan mustahak dah bagi Allah. Maka kita i'rab alhamdu mustahiqun wa mukhtassun lillah.
puji-pujian yang banyak ni, yang 4 ni, kesemuanya khusus dan ketentuan bagi Allah, tidak yang lain. Walaupun puji sesama makhluk, zahirnya kita tengok si Umar ini puji Khalid, Zaid puji Usama, sesama makhluk puji, tetapi hakikatnya daripada Allah Ta'ala dan kembali pada Allah puji tu, dipandang dari segi hakikatnya, bukan pandang dari segi zahir. Maka kita pandang segi hakikat, 4 jenis puji ni semuanya khusus bagi Allah Ta'ala, tak ada bagi yang lain. Jadi kalau nak i'rab alhamdu, makna alhamdu mubtada, lam itu dia ta'alluq pada mahzuf, jadi khabar bagi ta'alluq yang mahzuf tu jadi khabar bagi alhamdu, dengan takdirnya mustahiqun au mukhtassun lillah. Baik, Allah Ta'ala yang menaikkan pada beberapa langit segala hati orang yang mukminin. Menaikkan akan beberapa, itu maf'ul dia, akan beberapa matahari pengenalan. Payah bahasa dia guna balaghah banyak dalam ni, dia guna tashbih. Yang pertamanya dia kata Allah Ta'ala yang menaik, puji itu bagi Allah yang menaikkan. Allah Ta'ala lah yang menaikkan pada beberapa langit segala hati orang mukminin. Yakni Allah Ta'ala lah yang menaikkan, yang memasukkan, yang mencerahkan hati, segala hati orang mukminin yang diumpamakan dengan langit. Kita tengok nas Arab balik, idafat samawat kepada qulub ni dipanggil min idafatil musyabbah lil musyabbah bih. Itu setengah daripada sinaatil Arab, sebahagian daripada sinaatil al-Arab. Kalam Arab ni tengah daripada orang Arab, dia bertutur, orang Arab Arabul Urba tu, dia bertutur, dia guna cara idafat sifat mausuf, cara apa, musyabbah kepada musyabbah bih dan sebagainya. Maka dalam ilmu balaghah dia akan huraikan balik. Dia kata di sini maknanya samawatil qulubil mu'minin, yakni al-qulubil mu'minin al-musyabbahati bis samawat. Allah Ta'ala yang menaikkan pada hati orang mukmin ni, segala hati orang mukmin yang diumpamakan dengan langit. Sebab apa kita umpamakan hati orang mukmin dengan langit? Kerana kita nak tashbih ni, kita kena guna bukan boleh tashbih ikut dan. Contoh kita tashbih apa? Zaidun kal badri, Zaid umpama bulan purnama. Pada pihak wajah syabahnya iaitu fil husni, Zaid tu dengan sebab elok apa rupanya, maka diumpama dengan bulan purnama. Bulan purnama kalau tengok malam 15 tu cantik, maka kita umpamakan dengan dia. Kalau nak kemas lagi, nak jet lagi teruk, buat tashbih makhluk. Wa ka'anna ka'anna al-badra wajhul khalifah. Ada dalam syair, ka'anna al-badra ka'anna al-qamara ka'anna al-qamara wajhul khalifah. Seolah-olah bulan macamlah muka khalifah. Itu teruk tu, dia nak bodek apa nama khalifah, dia buat tashbih makhluk. Makna ditashbihkan bulan tu macam muka khalifah ni. Maknanya khalifah ni lagi kemas. Kerana kita nak tashbih, kita kena ambil musyabbah bih tu. Musyabbah kalau kita nak sifatkan dengan nak serupakan dengan musyabbah bih, ya, kita kena ambil sifat musyabbah bih. Maka syarat dalam kaedah ilmu balaghahnya, musyabbah bih tu sifatnya kena lebih kuat daripada musyabbah. Tapi kalau buat terbalik, maka itu lebih mubalaghah dipanggil, lebih balaghah. Itu tujuan untuk bodek lah, bukan tujuan untuk apa pun. Baik, kita kembali balik pada ni masalah kita. Dia kata dengar lah tak? Clear tak? Dalam tu clear ya, okey.
Okey lah, clear lah. Jadi maknanya di sini diumpamakan hati orang mukmin itu dengan langit. Langit tu kita tengok sifat langit. Sifat langit. Kalau tak ada matahari jadi macam mana? Tengok malam ni. Sifat langit waktu malam. Apa sifat dia? Gelap. Maknanya gelap. Jadi langit kita boleh buat sifat lain, luas. Hati orang mukmin pun luas juga, mungkin juga, tapi tak ada munasabah di sini. Nak cari munasabah dia dengan maf'ul ni, maka kita tengok gelap. Langit pada waktu malam dia gelap, maka hati orang mukmin pun dia gelap juga. Gelap apabila tidak ada makrifah. Begitu juga langit gelap apabila tidak ada matahari. Bila ada matahari baru dia cerah. Maka dia kata, nampak tu faham kan? Faham dah maksud dia sini. Dia kata Allah Ta'ala yang menaikkan pada hati orang mukmin yang diumpamakan dengan langit. Allah Ta'ala naikkan akan beberapa matahari pengenalan. Yang ni akan pengenalan yang diumpamakan dengan matahari. Dalam nas Arabinya dia kata bi anwarit tauhid, yani bit tauhid al musyabbahati bil anwar. Dengan musyrifatan bi anwarit tauhid wal yaqin. Baik. Baik, syumusal ma'rifah tu. Nas Arabinya dia kata syumusal ma'rifah. Yani al-ma'rifata al-musyabbahah bil syumus. Di situ. Sorry, silap tadi. Bukan bi anwarit tauhid. Yani al-ma'rifah al-musyabbahah bil syumus. Kalau kita nak perbetul balik ni, kalau kita nak dia panggil fakul ibarah balik. Jadi macam mana? Alhamdulillahillazi atla'a fi samawatin, ataupun alhamdulillahillazi fi qulubil mu'minin al-musyabbahati bis samawat, al-ma'rifata al-musyabbahata bi asy-syumus. Kalau nak pusing balik lah asal kalamnya. Baik. Jadi Allah Ta'ala dia naikkan pada hati orang mukmin ni yang diumpama dengan langit. Langit hati orang mukmin dinaikkan dengan beberapa matahari, banyak matahari pengenalan. Jamak di situ, syumus jamak. Jadi dengan pengenalan yang diumpamakan dengan matahari, dengan makrifah yang diumpama matahari. Kerana matahari sifat dia memberi cahaya, idha'ah. Begitu juga makrifah memberi cahaya kepada hati, cahaya maknawi. Dia panggil apa? Tashbih maknawi dengan hissi. Dalam ilmu balaghah pula. Baik. Kemudian dia kata padahal cemerlang ia pengenalan itu dengan cahaya tauhid dan yakin. Jadi dengan tauhid dan yakin yang diumpama dengan cahaya. Begitu juga idhafat musyabbah kepada musyabbah bih. Baik. Musyrifatan itu di i'rab jadi hal dia. Hal keadaannya cemerlang ia pengenalan itu gemilang bercahaya dengan cahaya tauhid dan yakin. Dia nak cerita apa di sini? Dia nak buat muqaddimah atau panggil bara'atul istihlal. Setiap pengarang kitab sebagaimana basmalah dan juga alhamdulillah, adat bagi pengarang kitabnya, dia mulakan kitab dengan basmalah bagi hadis tadilah. Dan dia mulakan kitab juga dengan alhamdulillah kerana ada hadis. Sama juga la kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bilhamdulillah fahuwa aqta. Begitu juga dalam muqaddimah, kebanyakan muqaddimah kitabnya pengarang kitab zaman dulu lah, bukanlah ni tak, zaman dulu. Dia biasanya akan sentuh sedikit tentang maksud yang dia nak cerita dalam muqaddimah dia, tentang tajuk yang dia nak cerita dalam kitab dia ni.
isi penting yang nak cerita dalam kitab dalam bentuk dipanggil bara'atul istihlal. Bara'atul istihlal ini dibahas dalam ilmu badi', bahas dalam ilmu badi', masuk dalam qisim al-muhassinati lafziyah. Ilmu badi' ni dia ada dua qisim. Qisim yang pertama dipanggil muhassinatul lafziyah wa muhassinatu al-ma'nawiyah. Ilmu badi' ni ilmu nak mengindahkan bahasa Arab. Keindahan bahasa Arab tu dibahagikan kepada dua bentuk. Mengindahkan bahasa secara lafaz, secara kalimah, dan nak mengindahkan bahasa secara makna, melalui makna. Ini melalui lafaz. Kerana bara'atul istihlal, keindahan bahasanya terbentuk melalui lafaz dengan cara kita menggunakan bara'atul istihlal. Apa dia makna bara'atul istihlal? Bara'atul istihlal, ta'arif dia kalau nak tulis pun boleh, yakni ayuqaddimal musannifu fi dibajati kitabihi, fi dibajati kitabihi, yakni muqaddimati. Dibaj makna muqaddimah, dibajah makna muqaddimah. Jumlatan min al-alfaz aw al-ibarat yushiru biha isharatan latifah ila mawdu'in ila mawdu'i kitabihi, ya, ila mawdu'i kitabihi. Bara'atul istihlal maknanya musannif dia kemukakan, dia mulakan dalam muqaddimah kitab dia suatu rangkap, suatu jumlah daripada perkataan ataupun ibarat yang mengisyarat dengan ibarat tersebut suatu isyarat yang halus tentang tajuk kitab ataupun isi kandung kitab. Dia akan sebut dalam ni. Di mana? Di sini bara'atul istihlalnya, iaitu tentang tauhid dan yakin, tentang ma'rifah. Itu semua bara'atul istihlal. Pasal kitab ni nak cerita tentang ilmu tauhid dan ilmu ma'rifah. Baik. Kata dia wassalatu wassalam ala turjumani uluhiyatihi wa dalili wahdaniyatihi Sayyidina Muhammadin al-mab'uthi bibahiril mu'jizati li ta'yidi risalatihi wa tasdiqi hidayatihi. Dan rahmat dan sejahtera itu kedua-duanya atas jurubahasa ketuhanan. Yani rahmat dan sejahtera itu jemaah pada salat dan salam. Kita mula jumlah lain, itu selawat dan salam itu di atas jurubahasa, yakni wassalatu wassalam kainani ala turjumani. Itu mubtada khabar lah. Baik. Rahmat dan sejahtera itu atas jurubahasa ketuhanannya, Tuhanan bagi Allah, dan juga yang menunjuk kepada keesaan Allah. Rahmat dan sejahtera itu. Waalaikumsalam. Siapa dia? Jurubahasa ketuhanan dan orang yang menunjuk kepada keesaan, iaitu penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu badal. Kalau dalam badal dalam ilmu nahwu dipanggil badal. Kalau kita tengok nas Arabinya, Sayyidina tu jadi badal bagi turjuman. Maka hak dalam Bayu pun panggil badal kat badal Melayu. Nabi itu jadi badal bagi lafaz jurubahasa. Jadi seolah kita tanya siapa dia jurubahasa ketuhanan atau yang menunjuk kepada keesaan, iaitulah penghulu kita. Siapa dia penghulu kita? Badal lagi, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibangkitkan dengan segala mukjizat yang mengalahi segala mukjizat yang mengalahi, yang ni yang dapat menewaskan lawannya. Mengalahi makna yang dapat mengalah dan menewaskan lawannya, yang lawannya tak dapat mendatangkan seumpama dengan mukjizat yang didatangkan oleh Nabi. Itu salah syarat mukjizat lah, dia kena
Mukjizat ini kita panggil apa di sini? Bahiril mu'jizat. Tengok dalam nas Arabinya dia kata bi bahiril mu'jizat, yakni bil mu'jizatil bahirah. Bil mu'jizatil bahirah min idafatil sifat lil mausuf. Idafat sifat pada mausuf. Sama juga. Maknanya dengan mukjizat yang dapat mengalahkan ataupun menewaskan lawannya. Menewaskan lawannya. Kerana syarat mukjizatnya dia kena dapat menewaskan lawan, dan lawan tak dapat menandingi mukjizat tersebut. Maka sifat di sini dipanggil bahir, tu sifat lil kashifah atau li bayanil waqi', nak cerita waqi' saja. Kalau tak sebut bahir pun tak apa. Tak sebut pun tak apa. Sebab apa? Dia sebut bahir tu dia nak menyatakan hakikat mukjizat. Memang hakikat dia mengalahkan ataupun menewaskan lawan pada zaman dia. Kalau Nabi Muhammad, mukjizatnya Al-Quran. Salah satu mukjizat lah, salah satu. Fusahaul Arab tak boleh nak menewaskan, nak boleh menandingi Al-Quran. Apa sehingga Musailamatul Kazzab pun buat surah apa? Surah apa ingat? Surah tu. Surah Al-Fil. Dia pun surah buat juga surah Al-Fil. Tapi tak sama i'jaz dia dengan Al-Quran. Baik. Kemudian kata dia kerana menguatkan risalahnya dan membenarkan penunjuknya. Sebab apa? Nabi Muhammad dibangkitkan bersama dengan mukjizat, kerana mukjizat itu menjadi bukti bahawasanya dia Nabi. Tujuan dia untuk menguatkan risalahnya dan membenarkan penunjuk dia. Penunjuk Allah Ta'ala, ataupun penunjuk hidayatin Nabi. Hidayatin Nabi iaitu penunjuk Nabi SAW. Baik. Kata dia wa ala alihi allazina balagud darajatil ula bi'uluwi miqdari wa ashabihi allazi bazaru nujumal huda binassi akhbari. Dan atas keluarganya, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sampai mereka itu keluarga Nabi kepada beberapa pangkat yang tinggi dengan ketinggian qadarnya, qadar Nabi. Begitu juga selawat dan salam ini kita ataf kepada salawat wassalatu wassalam ala turjuman. Jadi selawat dan salam juga ke atas keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sampai mereka itu beberapa pangkat yang tinggi dengan ketinggian qadarnya. Keluarga Nabi mana al-baitnya. Ada setengah ulama mentafsirkan keluarga dengan makna kullu mu'minin taqiyyin, kullu mu'minin al-atqiya. Tetapi kita tengok dari segi di sini yang zahirnya ahlul bait Nabi lah, iaitu keluarga Nabi ini dua sahaja. Ahli bait Nabi tak apa, daripada keturunan Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan, lagi pula daripada Banu Hashim dan Banu Muttalib. Banu Hashim, kerana dua kabilah inilah yang menyokong Nabi waktu Nabi berada di Mekah. Waktu Nabi diboikot pun dua kabilah ni sahaja yang membantu Nabi. Padahal yang lain pun ada lagi. Keluarga Nabi semua ada 4 tak silap, dalam silsilah keluarga Nabi tu ada 4 kabilah, 2 tak menyokong, 2 yang menyokong. Jadi maka dianggap Sayyidina Banu Hashim dengan Banu Muttalib ni termasuk dalam golongan keluarga Nabi, dan mereka ni tak boleh makan zakat dari segi hukum fiqahnya. Baik. Di sini yang zahirnya, sebab dia kata yang sampai mereka itu kepada beberapa pangkat yang tinggi dengan ketinggian qadarnya, maka zahirnya keluarga sini kena pada Banu Hashim, Banu Muttalib lah. Kalau dia tak sebut sifat ni yang tinggi berapa pangkat apa semua, mungkin kita boleh tanggung makna satu lagi, iaitu makna kullu mu'minin al-atqiya, termasuk kita lah, kullu mu'minin al-atqiya. Ada setengah ulama kata kul mu'minin walau asiyan, tiap-tiap orang mukmin walaupun dia berdosa masuk juga dalam doa ni. Baik. Dan segala taulannya, iaitu sahabat dia, taulannya iaitu sahabat Nabi yang gilang gemilang hal keadaan mereka itu sahabat Nabi, segala bintang penunjuk
dengan nasnya, yakni dengan nas sabdanya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan nas sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga selawat dan salam ke atas sahabat Nabi yang gilang gemilang, hal keadaan mereka itu umpama bintang yang jadi penunjuk kepada umat. Daripada mana diambil? Iaitu dengan dinaskan, dengan disebut sendiri oleh Nabi SAW dalam hadis, ashabi kan nujum bi ayhi muqtadaitum ihtadaitum. Sahabat aku ini seperti bintang-bintang di langit, dengan mana-mana mereka itu kamu ikut, maka memperoleh petunjuk kamu. Hadis ni. Dan juga ada hadis lain yang riwayatnya lebih kurang, ya. Ada maknanya sama, jadi lafaz berlainan. Ada riwayat kata innama ashabi kan nujum fa bi ayhi muqtadaitum ihtadaitum. Banyak riwayat, tapi riwayat ini setengah ulama muhaddisin kata dhaif, ya. Semua hadis-hadis yang riwayat dalam ini dhaif, dan dikuatkan sebahagian hadis, disokong, ya. Bila hadis dhaif ni, bila banyak dhaif disokong dengan hadis yang lain dari segi maknanya, maka dia boleh naik martabat pada hasan li ghairi, ya, naik martabat pada hasan li ghairi. Tapi setengah orang tak terima hadis ni. Ada setengah kata maudhu'. Macam Ibn Hazm dia kata hadis ni maudhu', dan setengah muhaddisin yang lain berkata tidak, hanya peringkat dhaif. Dhaif bukan maudhu'. Maudhu' lain, dhaif lain. Dhaif tetap hadis Nabi, cuma riwayatnya tu ada dalam rantaian sanad tu mungkin tak cukup syarat untuk dibilang sebagai hasan ataupun sahih, tu saja. Tapi apabila dikuatkan sebahagian dengan yang lain, dia akan jadi kuat. Tapi setengah orang tak terima. Lebih-lebih lagi orang yang orang yang berpegang dengan zahir hadis, dia tak terima dengan pendapat setengah ulama yang mengata hadis ini dia boleh naik martabat dia, dengan sebab ada hadis-hadis penyokong, hadis-hadis yang menyokong dia. Baik. Jadi hadis dia mana? Dia kata ashabi kan nujum bi ayhi muqtadaitum ihtadaitum. Itu maksud dalam dalam kata muqaddimah tadi, dengan nas Nabi SAW, hadis tersebut. Baik, wa ba'du fa hadhihi risalatun fi fanni at-tauhid jama'tuha min 'iddati kutubin mu'tabarah akhadhtu min riyadhiha. Jama'tu al-risalah min 'iddati kutubin mu'tabarah akhadhtu min riyadhiha, yani ar-risalah fawakiha syahiyatan, wa min hiyadhiha ar-risalah jawahira muftakharah. Artinya kemudian daripada itu, yakni kemudian daripada basmalah dan hamdalah dan salat dan salam, 4. Wa ba'du, yakni ba'dal basmalah wal hamdalah was salati was salam. Terlepas daripada 4 perkara ini, kata dia, maka aku berkata ini risalah pada ilmu tauhid. Ini risalah pada ilmu tauhid, aku himpunkan akan risalah ini daripada beberapa kitab yang diiktibarkan, kitab muktabar. Risalah ilmu tauhid ini yang dinamakan sebagai Faridah al-Faraid, musannif dia himpunkan daripada beberapa maklumatnya tu daripada beberapa kitab muktabar. Aku ambil tambah satu kalimah, daripada segala kebunnya. Bukan aku ambil segala kebunnya, aku ambil daripada, tambah satu kalimah, jatuh itu. Aku ambil daripada segala kebunnya, kebun kutub al-mu'tabarah tadi. Apa betul sikit, akhadtu min riyadhiha, yani riyadhi kutubi mu'tabarah, nak rujuk dhamirnya kepada kutubi mu'tabarah. Riyadhiha yani riyadhi kutubi mu'tabarah, wa hiyadhiha juga hiya kutubi mu'tabarah. Tu betul tadi silap. Jadi dia kata aku ambil daripada kebunnya,
kebun segala kitab yang diiktibarkan. Mana kitab muktabar ni kitab yang besar-besar lah, diambil daripada kebun dia. Ni pun tashbih juga. Jadi dia ada istiarah tadi, bukan tashbih, cerita panjang nak buat istiarah, nak pecah pula kan. Baik, diambil daripada kebun kitab tersebut, kitab muktabarah itu akan buah dia saja. Buah-buah yang diinginkan, buah nak dia ambil. Maksud dia apa? Dia ambil hanya masalah yang penting-penting daripada kitab muktabar. Kerana kitab muktabar ni besar. Dia kitab muktabar macam kitab Syahrul Kabir, Syarah Kubra lah, bagi Imam Sunusi. Dia cerita dalam tu segala khilaf, rak mazhab Mu'tazilah, falasifah, banyak benar. Jadi kita tak mau cerita pasal, nak cerita dalam ilmu tauhid ni, peringkat asasnya nak cerita tentang sifat 20. Nak cerita sifat Allah Ta'ala 20 dan dalil itu tak mau cerita khilaf yang banyak-banyak yang panjang. Maka dia ambil daripada situ hanya yang kita nak sahaja. Masalah yang penting yang kita nak saja dia ambil. Masalah itu diumpamakan dengan buah. Kitab tu diumpamakan, kebun tu diumpamakan, macam lembaran kitab tu diumpamakan dengan kebun. Kita ambil buah dia sajalah. Kita ambil maklumat yang penting saja dalam tu, yang kita nak. Begitu juga kalau kebun ni ada durian, ada muktan, ada semua, kita ambil hak kita nak makan lah. Buah-buah kita boleh yang apa yang kita inginkan. Baik. Dan daripada beberapa lautnya, dan daripada beberapa lautnya. Laut dia panggil hayat, jamak bagi haud. Haud ni makna kolam kan. Dia sebut laut di sini. Laut al-bahar. Daripada laut ataupun kolam-kolamnya. Daripada kolam-kolam kitab tersebut akan beberapa permata megah, dia kata, permata agung, permata yang elok, yang berharga, yang bernilai. Mana begitu juga diambilkan masalah yang nafis, masalah yang betul-betul bernilai daripada kitab tersebut, dimasukkan dalam kitab ni. Masalah yang betul-betul berharga, kita panggil. Baik. Dia kata fajaat bihamdillahi ta'ala aqidata haqqi saniyatal lam'an. Fajaat hadhihi risalah bihamdillahi ta'ala aqidata haqqin saniyatal lam'an saniyatal i'tiqad wa qa'idata rushdin taskunu baital iman u'idhuha bihi ta'ala min syaitanil intiqad min syaitan al-intiqad. Maka datang ia, risalah ini, dengan kepujian Allah Ta'ala, dia kata. Datang ia sebagai akidah yang sebenar. Datang yakni sebagai akidah yang sebenar. Hal keadaan ini itu jumlah haliah. Dia jadi akidah tahaqqin tu hal. Ja'at aqidah tahaqqi, maknanya dia datang sebagai akidah yang sebenar. Lagi pula yang elok cahayanya, lagi yang mengandungkan i'tiqad ahli sunnah. Mana dalam ni dia cerita dah ciri-ciri dalam risalahnya, akidah yang sebenar, yang elok cahayanya, mana yang baik masalah dia, dan juga yang terkandung di dalamnya akidah ahli sunnah saja, tak bercampur dengan akidah falasifah ataupun Mu'tazilah, tak campur. Cuma dia cerita khilaf dalam ni, khilaf dengan Mu'tazilah bagian-bagian itu saja yang penting-penting. Dia tak campur cerita semua, tak dalam ni. Hanya khusus i'tiqad ahli sunnah dan ketetapan penunjuk. Begitu juga dia kata ketetapan penunjuk. Risalah ini juga menjadi penunjuk yang tetap. Ketetapan penunjuk mana? Penunjuk yang tetap, tu maksudnya. Idhafat sifat mausuf, penunjuk yang tetap, mana tak berubah dah. Kalau kita berpegang dengan risalah ni, kita pegang risalah ni, kita faham betul, petunjuk kita tak akan hilang daripada kita. Lagi pula yang diam pada hati orang mukmin. Qaidat rushdin taskunu baital iman.
ketetapan penunjuk yang diam pada hati orang mukmin tu. Ketetapan penunjuk yang berada dalam hati orang mukmin tu tak hilang dah kalau dia pegang dengan risalah ni. Kemudian dia kata u'idzuha bihi ta'ala min syaitanil intiqad, yakni aku lindungkan, aku minta lindung, aku lindungkan akan dia dengan Allah Ta'ala daripada i'tirad yang diserupakan dengan syaitan. U'idzuha, aku lindungkan akan dia dengan Allah Ta'ala, minta lindung daripada Allah Ta'ala, minta lindung akan risalah inilah, lindung akan dia akan risalah ini dengan Allah Ta'ala daripada i'tirad, bukan daripada syaitan, daripada bangkangan ataupun protes yang diserupakan dengan syaitan. Syaitan ni sifatnya tamarrud, dia panggil. Syaitan kalau kita tengok daripada maddah syaitan tu sendiri, dia maknanya tamarrud. Tamarrud makna berontak, suka membangkang. Maka tashbihkan syaitan ni dengan al-intiqad. Jadi idhafat syaitan kepada intiqad, idhafat musyabbah dan musyabbah bih. Yani al-intiqad musyabbah bi syaitan. I'tirad yang diserupa dengan syaitan. Minta berlindung. Dia susun elok dah kitab ni, dia tak mau ada, dia minta berlindung pada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala pelihara kitab ni daripada i'tirad manusia. Pasal kitab ni dia ambil daripada kitab Mu'tabar, dia abang dah tadi. Dia ambil daripada kitab Mu'tabarah, bukan daripada kalam dia sendiri. Cuma kalau yang jatuh tu saya kira lah salah cetak, itu bukan salah dia. Salah cetak itu salah percetakan, ataupun salah nasikh, orang yang menyalin daripada naskah tu, daripada naskah asliah tu. Itu bukan salah dia. Jadi dia minta berlindung supaya jangan orang iktiraf kitab dia. Zaman kita ni orang iktiraf kitab Faridah ni daripada kalangan orang yang tak setuju dengan sifat 20 lah, dia iktiraf kitab ni. Itu syaitan dah buat tu. Bukan syaitan hakiki lah, syaitan maknawi. Dia ada sifat iktiraf dalam tu. Baik. Ya. Ada sifat syaitaniah, betul. Syaitaniah. Baik, kata dia lagi, dia nak menyatakan tentang sifat bagi risalah ni. Dia kata asy'ariyatul masyrabi malayuwiyata al-ma'rabi malayuwiyatal ma'rabi fataniyatal ibarati bayaniyatal isyarah. Yakni sifat risalah ini lagi, dia kata yang dibangsakan kepada Imam Abil Hasan Asy'ari, mazhabnya. Yakni risalah ini dia berasaskan kepada mazhab Abi Hasan Asy'ari. Kerana kita ahli sunnah wal jamaah, mazhab kita dalam ilmu usuluddin, dua imam kita, imam mazhab kita, Imam Abu Hasan al-Asy'ari, Imam Abu Mansur al-Maturidi. Dua imam. Dalam fiqahnya 4 imam tu lah. Dalam tasawufnya 1 imam, iaitu Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Baik, di sini dia kata dia berasas kepada mazhab Abu Hasan Asy'ari, kitab dia ni. Dan lagi kepada Melayu bahasanya. Mana dalam ni dia tak sebutlah mazhab Abu Mansur Maturidi, kerana ada khilaf di kalangan Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Maturidi dalam beberapa bab. Contohnya sifat takwin. Dalam ni diceritakan juga sifat takwin. Dia akan cerita dulu mazhab Abu Hasan Asy'ari, kemudian baru dia ceritakan tentang mazhab lain. Baik. Kemudian dia kata antara ciri-ciri kitab ini, risalah ini, dalam bahasa Melayu, dia kata lagi kepada bahasa Melayu, lagi kepada Melayu bahasanya, dia kata lagi kepada Melayu bahasanya. Lagi itu isyarat makna sifat yang kedua lah, kerana sifat yang seterusnya dengan tidak ada ataf dalam bahasa Melayunya dipanggil lagi. Lagi itu makna nak cerita lagi, nak cerita sifat lagi. Arab dia tak ada lah, aidan tak ada lah, aidan dia terus dengan tanpa ataf kan. Lagi kepada Melayu bahasanya. Yang ni bahas kepada Melayu no? Maknanya bahasanya tu
dalam bahasa Melayu. Disebut kepada Melayu bahasanya, Malayuwiyatul Ma'rab. Yang dibangsakan, lagi yang dibangsakan kepada Melayu, kepada tu makna yang dibangsakan kepada Melayu bahasanya, dan lagi kepada Fatani tuturannya, yang dibangsakan kepada Fatani tuturannya, itu lahjah ataupun dialek dia. Dan lagi kepada kenyataan isyaratnya, yang dibangsakan kepada kenyataan isyaratnya. Yang ni jelas isyarat dia. Isyarat dalam kitab ni, isyarat ni maknanya kalam yang tersembunyi dalam kitab. Kalam-kalam yang tersembunyi dalam kitab ni disebut dalam bentuk isyarat. Macam dalam macam contohnya syair, kita panggil Alfiyah Ibnu Malik. Ibnu Malik ada kalam dia tu, kalam isyarah semua, isyarah kepada kaedah-kaedah. Sebab tu dalam Ibnu Aqil kita baca wa asyara al-musannih ila ni, wa asyara al-musannih biqaulihi ila ni, ila apa semua dalam Ibnu Malik kalau kita baca kebanyakan disebut. Apa makna isyarah? Isyarah ni makna kalam khafi, kalam yang tersembunyi, yang tak jelas. Maka dalam kitab ni kalau ada isyarah, dijelaskan isyarat tersebut. Baik, itu antara ciri-ciri sifat-sifat bagi risalah yang dinamakan sebagai Faridatul Faraid. Kata dia, tunazzalu bainan nazairiha manzilatal insani minal ain. Yani al-insan bermakna al-hadaqah, hadaqah, bu-bu. Tufaddalu 'alaiha tafdil al-iqyan, ya. Tufaddalu 'alaiha tafdil al-iqyan 'ala al-lujain. Iqyan, bukan aqyan, al-iqyan bi fathil ain. Tufaddalu 'alaiha tafdil al-iqyan 'ala al-lujain. Yani ditempatkan akan dia antara segala umpamanya, nazairiha, nazairi ar-risalah, daripada beberapa risalah yang kecil, pada tempat rupa yang di tengah mata. Faham tak? Tak faham langsung. Bahasa Melayu dah tapi tak faham. Dia kata ditempatkan, kita baca balik, ditempatkan akan dia, mana diserupakan dengan dia. Nazzalu mana syabbahu, diumpamakan, ditempatkan akan dia akan risalah ini, dibandingkan risalah ni antara segala umpamanya, yang ini dalam kalangan ataupun dalam di antara segala kitab yang di dalam kelas dia, segala kitab yang sama kelas dia. Risalah kecil, banyak risalah kecil macam Faridah ni, kitab lain, kitab macam-macam kitab. Selain daripada Faridah, banyak kitab-kitab Jawi lah yang isi kandungan dia bukanlah terlalu tinggi dan bukan terlalu rendah sangat, kita kata. Jadi kalau dibandingkan dengan kitab-kitab tauhid yang sama taraf dengan dia, kita panggil kelas, yang duduk dalam kelas dia, itu maksud dia. Tu nazair maknanya yang sebanding dengan dia. Kitab ni untuk mubtadi dan juga mutawassit, misal untuk mubtadi, maka dengan kitab-kitab tauhid yang lain yang ditulis untuk mubtadi ni, mubtadiin, kalau dibandingkan dengan risalah yang lain, dengan kitab lain, umpamanya dia kata dengan segala umpamanya, iaitu daripada segala risalah yang kecil, ini bayan dipanggil, daripada tu bayan daripada umpama kitab tadi, dibandingkan pada tempat rupa yang di tengah mata, yang ni dibandingkan seumpama dengan anak mata. Al-insan maknanya al-hadaqah. Al-insan makna hadaqah, bukan insan makna manusia. Insan banyak makna. Insan ada makna al-syakhis, ada makna manusia, ada makna al-bashar, ada makna al-hadaqah, yang ni anak mata tu. Mata kita, mata hitam, anak mata tu ada lubang, boleh mengecil dan membesar kan. Cahaya akan masuk melalui anak mata ni lah, terbentuk objek di belakang mata, terbalik, kemudian masuk, dihantar ke otak pusing, prosesor dalam otak tu pusing bagi jadi betul pula,
baru ni menatang apa ni tengok, ni cawan, ni apa, ni ni mikrofon dan sebagainya. Jadi maknanya dia banding macam tu. Kita nak faham macam mana ni. Dia kata risalah Faridah Faraid ni diumpamakan, dibandingkan kalau dibandingkan dengan risalah yang lain, dia umpama dengan anak mata yang di tengah mata. Susah. Kena cari sifat dia dulu. Nampak pun mana? Macam mana kita nak jawab? Macam mana kita nak fahamkan ni perbandingan tersebut? Kaitan dia. Jadi anak mata ni, tugas dia, fungsi dia, anak mata ni fungsi dia sebagai pintu maklumat kharijiyah yang nak masuk ke dalam mata kita untuk otak kita proses untuk kita mengetahui apa-apa yang di luar ni. Kita boleh dapat maklumat luar ni melalui dua lah, mata dan telinga. Tak ada mata telinga ni, tak ada taklif syarak lah. Nak sembahyang tak payah apa. Mata telinga kalau tak berfungsi, tak ada taklif syarak. Sebab dua mata dan telinga ni lah alat untuk berhubung dengan dunia luar. Roh kita nak berhubung dengan dunia luar ni. Jadi mata tu pula dia ada anak mata yang menjadi pintu bagi masuknya maklumat luar. Segala warna, segala suar ataupun rupa yang berwarna, yang berbentuk dan berwarna. Benda tak berwarna macam gas tak boleh masuk, tak boleh nampak. Gas kita tak nampak. Kita hanya nampak benda yang berwarna. Lagi pula ada cahaya, ada syarat-syarat lah untuk tengok benda kan. Baik. Maknanya apa? Maknanya bila kita tengok sifat anak mata tu, dia pintu pada terima maklumat luar. Dia kunci lah. Bermakna risalah ini kalau kita baca, dia kunci kepada untuk kita memahami ilmu tauhid secara lebih luas. Seolah dengan mata ni dia nak buka pada kita dunia luar, nak tahu apa ni menatang apa, ni benda apa, maklumat segala ilmu dan sebagainya masuk dalam akal kita. Begitu juga kitab ni dia macam pintu lah, macam pintu untuk terima maklumat ataupun yang berkaitan dengan ilmu tauhid ni. Maklumat yang berkaitan dengan ilmu tauhid. Payah sikit tu. Pening tak? Pening tak? Rasa pening tak? Kau macam mana? Kalau tak mau pening, kita baca macam tu baca rung tu terus masuk bab, senang. Macam muka safah. Kau nak baca pening je ni? Macam pening macam ni. Tak apa. Kalau baca Stephanie tak apa. Saya orang baca pun pening juga. Nak kena proses teruk lah. Lagi pula dia kata, dan dilebih akan dia mana soalan dia macam puji lah risalah ni. Dia puji risalah ni, dilebihkan akan dia, akan risalah ini. Sebab apa? Patut padan dia puji. Sebab risalah ni dia puji ni, dia ambil maklumat yang betul-betul berharga dan bernilai, yang betul-betul penting daripada kitab besar-besar, diletak dalam kitab ini. Sebab tu mustahak dipuji kitab ni. Dia kata dilebihkan akan dia, akan risalah ini atas sekaliannya, akan yang lain tadi, risalah yang lain-lain tadi yang sama tarah dengan dia, bandingannya seperti dilebihkan emas di atas perak. Emas makna al-iqyan. Al-iqyan ni makna zahabun khalis. Zahabun khalis, emas murni, emas bersih, emas tak campur dengan benda lain. Al-lujay makna perak. Sebab tu dia kata tufaddalu 'alaiha tafdhil al-iqyan 'ala al-lujay, makna ka tafdhili, hazaf kaf tashbih. Dalam terjemah ni disebut seperti, dalam nas asalnya tak ada. Dia sebut tafdhil al-iqyan sahaja. Maka kita takdirlah makna ka tafdhil al-iqyan 'ala al-lujay. Dia panggil tashbih apa? Tak ingat. Hazaf
adat tashbih apa tu? Mursal apa tashbih? Tak ingat lah, siapa orang tak ingat. Mana Ihsan lah, dirasat tak ada. Siapa dia orang lurah ni? Naim. Tak ada lah. Pakar lurah, mana pakar lurah? Ada. Ingat tak? Tak ingat lah. Tashbih baligh. Tashbih ma huzifa minhu adatut tashbih wa wajh syabah. Itu tashbih baligh. Kalau hazah adat, tashbih apa? Tak ingat. Anak tak ingat juga. Tashbih mujmal ke mursal, tak ingat dah. Ya, kita kena tanya ni lah. Mutakhasis lurah, tak ingat dah. Tak ingat, tak apa. Tak apa, tak ingat, tak berdosa ni. Baik, dia kata jadi faham maksud dia di sini. Hariyatan bi ay yuhrasa 'alaiha wa yukhdara fi suwaidatil fuad wa haqiqatan bi an turfa'a ala minassati tarjih wal i'timad. Lagi pula sebenarlah dengan bahawa dilobarkan atas mendapatkannya, dia cadangkan kepada orang yang baca, kata cari kitab ni, berusaha untuk dapatkan kitab ni. Lah ni senang dulu ni zaman dia teruk payah. Zaman dia zaman dia dulu ni tak cetak lagi, kena tulis tangan, kena suruh orang nasakh. Zaman dia kalau ada, dia kata lobar lah, anda bersungguh-sungguh lah untuk mendapatkan kitab ni, kerana banyak faedahnya apa yang anda disebutkan tadi, dan diingatkan segala bicaranya pada mata hati. Hafal. Orang dulu ni, ulama dulu ni, Syekh apa, Tuan Ahmad Fatani ni, Syekh Ahmad Fatani, Tuan Faridah, dia ni macam orang Arab. Dia suruh hafal kitab Jawi, hafal. Orang dulu hafal, orang tua-tua dulu ni hafal kitab ni, kitab Musalli, kitab apa, dia hafal, ingat di mulut macam orang Arab. Jadi gitu. Kita tak dah, tak ingat. Hak Melayu sendiri pun tak boleh hafal. Baik, bezalah hemah kita dengan hemah orang dulu kala dengan orang lah ni. Dan dan patut bahawa diangkatkan risalah ini ke atas panjangan, dia kata panjangan pengenjangan, kelebihan diperpegang dengan dia, tambah dan satu, dan diperpegang dengan dia, dengan risalah ini. Dia kata sebenar bahawa dilobarkan usaha cari bagi dapat kitab ni, dan bila dapat kitab ni, baca, hafal bagi ingat, bagi nampak dalam mata, diingat segala bicara daripada mata hati, bukan hafal ingat saja, dah ingat, hafal, ngaji, hafal, ingat dalam mata hati kita, faham sungguh, itu maknanya. Dan patut bahawa diangkatkan risalah ini ke atas panjangan kelebihan dan diperpegang dengan dia. Maknanya apa? Panjangan, tengok nombor 1 tu dia buat ta'liq, dia kata panjangan, iaitu tempat yang dihiasi, dihantar di atasnya tempat tersebut perempuan yang dikahwinkan pada mula-mula diperjumpa akan dia, akan perempuan itu dengan suaminya di hadapan orang ramai. Intaha muallifuhu. Itu makna panjangan. Makna apa? Pelamin. Bahasa petani, dia berhabak dah fataniyatal ibarati. Bahasa petani, bukan bahasa kita lah. Jadi pelamin. Dia suruh angkat risalah ni atas pelamin kelebihan, dan diperpegang dengan dia, dan i'timad. Minassah maknanya pelamin lah. Tarjih, idhafat musyabbah dengan musyabbah bih juga. Mana diumpamakan dengan pelamin, apa nama risalah ini, kelebihan dia dan juga i'timadnya umpama dengan pelamin yang diletakkan apa nama pengantin di atas pelamin tu. Mana bila pelamin tak ni, bila pengantin kita letak atas pelamin, jadi raja sehari lah duduk atas pelamin ni, dia lebih hari tu, dia jadi raja. Nama pun raja sehari. Hari itu dia raja. Semua orang buat, orang kipas, lepas tu orang tabung apa nama ni, apa, tepung tawak, dan sebagainya.
Jadi dia buat tasbih macam tu. Ni tak tahu tasbih Arab ke Melayu, wallahu alam. Syekh Ahmad Al-Thani ni, dia tasbih ni mengikut adab Arab ke ataupun adab Melayu, kita tak pasti. Ada orang Arab ada macam ni tak? Pelami ada kan? Kalau ada, mana mungkin ambil Arab jugalah, mushtarak. Baik, dia kata wasammaituha faridatul faraid, wasammaituha faridatul faraid fi ilmi al-aqaid, dan hamba namakan akan risalah ini, sammaituha yani hadhihi risalah, hamba namakan akan dia akan risalah ini faridah faraid, pada bicara ilmu aqaid. Faridah maknanya ni lah, permata yang berharga kan. Baik, wa 'ala Allah ta'ala a'tamid wa min faydhi fadlihi astamid. Yani wa a'tamidu 'ala Allah ta'ala wa astamidu min faydhi fadlihi ta'ala. Itu asal kalamnya. Sebab apa dia buat macam tu? Sebab nak hasar. Yani dia kata, dan atas Allah Ta'ala lah aku berpegang, atas Allah Ta'ala lah aku berpegang, yani aku berpegang di atas Allah, dan daripada limpah kurnianya aku menuntuti pertambahan, yani aku tuntut tambah daripada limpah kurnia Allah, tuntut tambah pada Allah Ta'ala. Sebab apa dia buat takdim takhir tu? Kerana yufidul hasra, dia panggil taqdimu ma haqquhu ta'khir yufidul hasra. Didahulukan yang asalnya, yang sepatutnya dikemudiankan, isyarat kepada dalam ilmu balaghah hasar ni makna dia bataskan benda tu pada sesuatu. Bila kita kata kita berpegang hanya kepada Allah Ta'ala, tidak lain, mana wa 'ala Allahi a'tamidu la ghairu wa min fadlihi astamidu la ghair. Daripada Allah Ta'ala lah kita berpegang, dengan Allah Ta'ala kita berpegang, dan kita minta tambah kurnia nikmat pun daripada Allah Ta'ala, tidak yang lain. Itu daripada bab al-hasar. Sebab tu ditakdimkan ala tu di atas a'tamid, ditakdimkan min di atas astamid. Sepatutnya dia tak awal, tapi takdim tu ada faedah dia. Kerana kaedah tadi taqdimu ma haqquhu ta'khir yufidu al-hasra. Kata dia kemudian, bermula ilmu tauhid itu ibarat. Nak sambung lagi, kan nak baca kitab yang kedua, habis dah muqaddimah, dia masuk terus pada perbahasan ilmu tauhid. Jadi kita berhenti di sini, kita baca muqaddimah bagi Matla'ul Badrain. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.